Kita akan teruskan hari ini dengan 6.1/3 kalau ikutkan dekat sini berkenaan dengan sudut, dan seterusnya kita akan teruskan dengan 6.1/4 untuk menyelesaikan masalah. Berkenaan dengan sudut, kita terus kepada slide sudut. Berkenaan dengan sudut, apakah yang paling mustahak sebenarnya? So, sudut ialah standard pembelajarannya adalah untuk menentukan sudut apabila nilai sin, cos dan juga tangent sudut tersebut diberi. Diberi kepada kamu sin theta bersamaan dengan 0.6157. Theta kamu ini perlu dicari. Theta kamu ini perlu dicari, so dia suruh kamu cari nilai theta. Soalan kamu ini adalah untuk mencari theta. Apabila soalan kamu melibatkan untuk mencari theta, suka untuk cikgu ingatkan bahawa berkenaan dengan sukuan ataupun sudut rujukan sepadan dekat sini, kamu kena tahu bahawa untuk sudut rujukan sepadan, keempat-empat ini boleh pakai, sememangnya inilah yang diguna pakai, tetapi untuk sukuan ketiga dia agak special sedikit. Kenapa cikgu kata macam tu? Kerana untuk sukuan yang ketiga, apabila diberi kepada kamu sudut, apabila sudut itu telah diberi, kamu perlu gunakan rumus theta tolak 180. Cikgu ulang, sekiranya sudut telah diberi dan kamu diminta untuk mencari nilai, so kamu akan gunakan theta tolak 180 darjah. Manakala jika sudut yang nak dicari, jika sudut belum diberi dan sudut yang nak dicari, maka kamu akan menggunakan theta tambah 180 darjah. Ini hanya untuk sukuan ketiga sahaja. Okey, apakah maksud cikgu tadi? Kita tengok contoh di slide yang ke-11. Contoh slide ke-11 ini, kalau ikutkan dekat sini, telah diberi kepada kamu sudut, iaitu 258 darjah. Telah diberi kepada kamu sudut 258 darjah, dan 258 darjah ini berada di dalam sukuan yang ketiga. Kerana dia dah melebihi 180 tetapi kurang daripada 270. So, apabila telah diberi kepada kamu sukuan ketiga, nilai 258, telah diberi nilai telah pun diberi, so kita akan guna theta tolak 180. Jika nilai telah diberi, so kita akan, jika sudut telah diberi, so kita akan guna theta tolak 180. Sebab itulah kita ambil 258 daripada nilai sudut ini, tolak dengan 180 darjah. Boleh nampak So, untuk nilai sudut yang telah diberi, kita akan guna tolak 180 darjah. Manakala sekiranya soalan kamu tidak diberi sudut seperti ini. Tidak diberi sudut. Kamu tengok tidak diberi sudut kepada kamu, iaitu sudutlah kat sini, sudut yang nak kita cari, cos theta sama dengan nilai. Sudut kamu tidak diberi, so sudut itu nak dicari, so kamu tengok apabila nak dicari sudut, kita akan guna tambah. Cikgu harap kamu jelas. Sekiranya cikgu beritahu lagi sekali rumusan dia, sekiranya sudut telah diberi, kita akan gunakan tolak, iaitu theta tolak 180 darjah. Manakala sekiranya sudut yang kita nak cari, sudut tidak diberi, kita akan guna tambah, theta tambah 180 darjah. So, itu untuk sukuan ketiga sahaja. Harap kamu jelas dengan itu. Kita nak masuk kepada 6.1/4, iaitu menyelesaikan masalah. Pastinya menyelesaikan masalah ni dikira sebagai pengakhiran lah, penutup bab. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sin, cos dan juga tangent. Telah diberi kepada kamu soalan ini sebagai contoh untuk rujukan. Contoh 7A, muka surat 182, diberi kepada kamu QS ialah 8. US kamu ialah 8.
panjang ni, dan QR sama dengan RS. Bermaksud kalau ini dah 8, pastinya ini 4, so ini 4 lah. Okay, so ini 4, so ini 4, barulah dia jadi 8. Okay, so kamu dah tahu, kamu ingatlah di sini ianya ialah 4. So kita nak mencari cos. So kita nak mencari cos sudut X kamu, sebab dia tanya cos X So sudut X kamu asalnya duduk di sebelah luar. Okay, duduk di sebelah luar, kita tak boleh nak menggunakan cos maupun sin maupun tan kerana sudut kamu ini tidak berada di dalam segitiga. So apa yang kita nak kena buat? Kita ambillah dia di sebelah dalam. Okay, di sebelah dalam supaya kita dapat, kita pinjamlah, konsep dia pinjam. Kita pinjam sementara sudut di sebelah dalam supaya kita boleh berada di dalam segitiga, baru kita boleh apply sin, cos maupun tan. So soalan kamu ialah cos. Cos ini adalah bersebelahan per dengan hypotenuse, bersebelahan bahagi hypotenuse, ataupun adjacent bahagi adjacent over hypotenuse. So dekat sini kalau kamu nak kira di luar tak boleh sebab tiada segitiga, kita pinjam di sebelah dalam. So di sebelah dalam adjacentnya ialah 3. Okay, yang bersebelahan, so yang ini bertentangan So bersebelahan ialah 3 dan hypotenuse ialah 5. Macam mana cikgu tahu hypotenuse dia 5? Kerana kita guna sifir teorem Pythagoras yang pertama, iaitu 3, 4, 5. So 3 dah ada dekat sini. Pastinya ini pun 4 tadi, kita dah declare tadi, ni 4, ni 4. So sini 3, sini 4, so ini pastinya 5. Bermaksud cos kamu ialah 3/5. So 3 adalah adjacent dekat sini. Okay, per dengan 5, hypotenuse yang ada di sini. Selesai untuk cos X sama dengan 3/5, tapi belum lagi betul-betul selesai. Kerana kita nak tengok dia negatif ataupun positif 3/5 ni. Okay, bila kita nak tengok positif atau negatif, kita kembalilah kepada sudut yang asal. Sudut yang asal kamu ini adalah hampir 360 darjah, hampir satu bulatan ni, sudut X kamu ni. Kalau ikutkan dia berada di dalam sukuan yang keempat, kerana sukuan yang keempat dia lebih 270 kurang 360. So sukuan yang keempat adalah milik cos positif. Sukuan yang keempat, kalau kamu masih ingat, dia adalah kawasan cos yang positif. So cos yang positif, soalan kamu pun dah memang cos, so cos, so ini pun cos. Wajibnya jawapan akan kekal sebagai nilai positif. Cos X sama dengan 3/5. Okay, dia masih lagi positif sebab di dalam sukuan 4 iaitu cos positif. So selesai untuk 7A. Kita nak tengok 7B. So 7B berkenaan dengan tan Y. So Y kamu dekat sini pula kali ni. Okay, untuk tan Y masih lagi sama. QR kamu ialah 4. Kenapa kita sibukkan dengan 4 dekat sini? Sebab kita nak pinjam segitiga ini. Okay, sebagai rujukan untuk mencari tan nanti. So Y kamu asalnya duduk di luar. Okay, tan ialah toa, iaitu opposite over adjacent ataupun bertentangan bahagi bersebelahan. Okay, tan kamu asalnya duduk di luar, kita tak boleh nak buat. Okay, kita tak boleh nak kira kerana tan kamu duduk di luar, tiada segitiga di luar. Sebaliknya kita pindahkan tan Y kamu ini ke dalam. Kita pindahkan Y ke dalam untuk masuk dalam segitiga untuk kita kira dia punya opposite dan juga adjacent. Okay, so tan kamu dah duduk di dalam ni, so dia punya opposite ialah 3 yang bertentangan dengan sudut dekat sini 3 bahagi dengan adjacent. So adjacent yang bawah ni lah, sebab ini hypotenuse. Okay, yang condong ini ialah hypotenuse, tak ada kena-mengena dengan tan. So Y dekat sini kita pinjamkan ke dalam, so 3 per dengan 4. Sebab tu kamu ada tan 3/4. Tan X sama dengan 3/4. Tetapi masih lagi belum tamat kerana kita perlu lihat kepada dia punya negatif ataupun positif. Okey, kalau kamu tengok sudut asal Y. Sudut asal Y ini adalah lebih 90 darjah. Sudut asal Y ini lebih 90 darjah. Bermaksud dia dah masuk sukuan yang kedua.
Okey, sukuan yang kedua ni. Sebab nilai ni kalau kamu tengok ni lebih 90 darjah ni. Okey, so dia kurang 180. Sukuan yang kedua. Sukuan kedua adalah rumah bagi sin positif. Okey, untuk sukuan yang kedua, rumah bagi sin yang positif. Soalan kamu ialah tan. So, ini satu tan. So, sini sin. Pastinya apa yang akan berlaku dengan tan? Dia akan jadi negatif. Okey, sebab yang tadi cos dengan cos sama. So, kali ini tan dengan sin tak sama. So, dia akan jadi negatif. So, tan X sama dengan negatif 3/4. Okey, soalan ini sebenarnya amat popular untuk trigonometri yang melibatkan segitiga, dan melibatkan sin cos tan ni lah, trigonometri ni. So, kita kena bijak mencari sudut. Okey, bijak mencari sudut sebab soalan pastinya dia akan bagi sudut belah luar. So, kita akan pinjamkan dia sementara di sebelah dalam supaya kita boleh guna sin, cos dan juga tan. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.